Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Okay, saya telah membantu lebih daripada 200 orang menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo dalam masa 7 hari. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan bercakap tentang macam mana caranya untuk dapatkan puasa yang sempurna dengan pemilihan makanan sahur yang betul. Alright, Waalaikumsalam Kak Anis Yahya, apa khabar? Okay, so boleh tak saya nak tahu dekat sini siapa yang ada dekat sini ni? Siapa yang dekat sini ni? Hai. Okay, bagi saya kalau katakan kita dapat pilih makanan sahur yang betul, insya-Allah sebenarnya kita akan dapat realize a few things berkenaan dengan puasa ni. Dan puasa ni betul-betul satu benda yang bukan menyeksakan langsung. Sebab kajian telah mendapati bahawa dalam badan kita ada banyak hormon. Ada hormon lapar, ada hormon kenyang, ada hormon nama dia growth hormon, ada nama macam-macam jenis hormon. Saya nak bercakap tentang dua hormon. Waalaikumsalam Puan Siti Ahmad, apa khabar? Okey, siapa yang nak saya bercakap tentang hormon? Siapa yang nak dengar cerita pasal hormon ni? Sebab bagi saya kan, hormon merupakan salah satu daripada benda yang membantu kita juga dalam proses nak menurunkan berat badan. Okey. Okey, so siapa yang sini nak tahu cerita pasal hormon? Okey, tapi sebelum tu boleh tak komen you all yang tengah tengok saya ni daripada mana sekarang? Boleh tak komen kan, daripada macam Kak Hanis Yahya dekat Seremban, sebab dia adalah ejen saya dekat Seremban. Puan Siti Ahmad dekat Lahad Datu. Siapa lagi nak komen? Siapa lagi nak boleh share dia daripada mana kan? So best kalau katakan kita dapat berkomunikasi, dapat berborak-borak sambil saya share konten ni kan. Alright, saya tak nak share banyak-banyak hormon. Link like kat klinik teruk sangat, asyik loading je. Okey, tak apa. So siapa lagi ada kat sini ni? Right. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Cik Ta yang paling tercun sekali di Asia Tenggara. Apa khabar Kak? Okay, now, sorry. Siapa sini, nak tanya sikit. Siapa sini kali pertama tengok saya buat live? Ataupun boleh tak juga komen. Kalau yang kali pertama, boleh tak komen kali pertama. Kalau katakan yang dah tengok saya banyak kali saya buat live, boleh tak komen dah banyak kali dah. Alright. Seremban hujan. Oh, bestnya. Saya pun harap sini hujan. Saya dari Jengka Pahang, baru lepas gotong royong ni. Ada yang lepas gotong royong. So, siapa lagi yang nak share? Aku tak share kat sini punya. Okay, so sorry again kepada mereka yang sedang menonton saya dekat momentum paling luar sana. Saya suggest memang untuk berada di dalam Facebook page saya. Okay, now. Alright. So, saya nak cerita ada beberapa jenis hormon. Hormon pertama nama dia adalah hormon insulin. Hormon kedua nama dia adalah ghrelin, hormon ghrelin. Dan hormon ketiga kita panggil dia sebagai growth hormone. As simple as that, GH, growth hormone. Okay, pada bulan puasa, hormon insulin dia akan jadi macam kurang sikit beraktif, kurang sikit bekerja. So itu memang kita nakkan dia kurang bekerja pun. Sebab selama 11 bulan dia bekerja dengan kerap, sampai tahap mungkin dia bekerja terlalu kerap sangat sampai dia boleh menjadikan hormon insulin ni jadi bahaya. Jadi tak dapat nak berfungsi dengan baik. Waalaikumsalam Puan Izan Cookies. Alright, itu yang pertama, hormon pertama. Hormon kedua pula adalah hormon ghrelin. Alright, hormon ghrelin ni adalah satu hormon yang dipanggil sebagai hormon lapar. In fact, hormon lapar ni walaupun kita makan banyak sekalipun, ada juga kemungkinan hormon lapar ni akan keluar. So that's why saya tak terkejut bila orang cakap, saya ni dah kenyang tapi macam nak mengunyah je kan. Nak mengunyah je tu, itulah menyebabkan
Itulah yang menyebabkan kita rasa macam nak mengunyah, sebab hormon ghrelin salah satu sebab ni juga. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah growth hormone. Alright. So, saya nak bagi tahu tentang macam manakah cara dengan sahur yang betul tu, sahur yang baik tu akan menjadikan cara kita berpuasa tu, berpuasa tu jadi lebih baik, lebih sempurna. Siapa dekat sini, saya nak tanya kan, siapa dekat sini yang nak mendapatkan puasa yang sempurna? Boleh tak komen nak puasa sempurna? Waalaikumsalam, coach, dah sihat ke? Alhamdulillah, saya sentiasa sihat. Puan Fitri Zilman, sentiasa sihat, alhamdulillah. So, siapa sini yang nak dapatkan puasa yang sempurna, boleh tak komen saya nak dapatkan puasa yang sempurna. Dan saya juga nak minta untuk tekan button share supaya lebih ramai lagi orang akan dapat tahu cara puasa untuk dapatkan puasa yang sempurna melalui kaedah sahur yang betul. Sebab bagi saya, kalaulah katakan kita dapat tahu macam mana caranya untuk dapatkan sahur yang sempurna tu, insya-Allah lah. In fact, diorang pun akan dapat juga, diorang akan dapat follow macam cara diet yang sempurna, dan kita juga akan dapat pahala melalui sharing yang kita buat. Hanya tekan button share sahaja. Alright, saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang dah pun tekan button share tu. Alright, insya-Allah Allah akan mempermudahkan segala urusan-urusan you pada hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Dan akan memastikan korang akan dapat capai berat badan yang korang inginkan juga. Okay. Puan Izan Cookies nak dapatkan puasa yang sempurna. Puan Hanis Yahya pun nak dapatkan puasa yang sempurna. Yang lain ni macam mana? Puan Fitri Zilman pun nak puasa yang sempurna juga, alhamdulillah. Alright, so poin dia kat sini adalah, now saya nak explain macam manakah caranya untuk kita dapatkan puasa yang sempurna. Tapi sebelum saya pergi jauh, saya nak cerita dulu tentang hormon ghrelin ni, tentang hormon-hormon tadi kan. So, bila kita berpuasa, walaupun sebenarnya kita sedang lapar, okay? Walaupun kita sedang berpuasa dan kita tengah lapar, secara teorinya kita sedang lapar. Bila kita berpuasa sampai beberapa hari tu, perubahan hormon yang sangat ketara, insulin kita jatuh, hormon ghrelin kita pun jatuh. Hormon ghrelin kita jatuh tu macam mana tu maksud dia? Bila hormon ghrelin kita jatuh, bermaksud walaupun kita sedang berpuasa pun kita tak rasa lapar. Alright, biasanya hormon ghrelin ni dia akan rasa macam tu dalam minggu kedua, minggu ketiga mungkin kan. Dia bergantung pada individu lah. Right. Kemudian, growth hormone. Growth hormone ni yang juga paling penting sekali. That's why saya keep on cakap, jangan terlalu tekankan sangat kepada berat badan, tapi tekankan kepada pertama bentuk badan, saiz badan dan rasa badan tu. Sebab growth hormone ni memainkan peranan sangat penting dalam memastikan kita capai apa yang saya sebutkan tadi. Alright, apakah growth hormone? Growth hormone adalah satu hormon yang membantu kita dapat membesarkan massa dalam badan kita. Tak kisah sama ada you lelaki ataupun perempuan. Sebab growth hormone ni akan membantu kita dapat mempercepatkan perkembangan massa dalam badan walaupun kita tak makan. Walaupun sebenarnya kita sedang berpuasa masa tu. Alright. So far boleh follow ke? So far boleh follow tak? Kalau boleh follow, boleh tak bagi saya love sikit? Saya nak tengok berapa ramai agaknya dapat follow saya, berapa ramai agaknya yang belum lagi dapat follow saya, sebab saya nak pastikan semua orang dapat follow apa yang saya sampaikan, supaya bila kita dapat follow semua, insya-Allah kita akan lebih mudah faham tentang macam manakah cara yang paling mudah sekali untuk kita dapat turunkan berat badan dengan cara yang simple. Alright. Okay, now. Okay. Bila hormon insulin tu drop, okay, secara automatiknya ghrelin pun akan drop. Bila hormon ghrelin tu drop, bermaksud kita tak rasa lapar. Tapi dia bergantung kepada individu. So macam mungkin orang yang biasa puasa, dia punya hormon ghrelin tu akan datang pada minggu kedua atau minggu pertama, bergantung. Alright. Hormon ghrelin tu apa? Mungkin ada yang bertanya, hormon ghrelin tu adalah satu hormon yang menjadikan kita rasa lapar, walaupun mungkin kita sedang kenyang pada waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua pula adalah growth hormone akan berlaku juga pada kita mungkin dalam minggu ketiga atau minggu keempat puasa, bergantung pada badan masing-masing. Itu juga akan memastikan kita lebih mudah juga dapat capai bentuk badan yang kita nak. Waalaikumsalam Puan Zaitun Tun. Right. Now, berbalik semula tentang
macam mana cara nak dapatkan puasa yang sempurna tadi? Boleh tak you all bagi saya boleh tak komen juga lagi? Boleh tak komen siapa lagi yang nak dapatkan puasa yang sempurna? Saya nampak ada 3 orang je tadi, Puan Hanis Yahya, Puan Izan Kukis dan Puan Fitri Zilman. Itu sahaja nak puasa yang sempurna. Right, macam mana cara dia lah untuk mempercepatkan hormon ghrelin ni jatuh? Sebab hormon ghrelin ni satu hormon yang bagi kita rasa lapar. Macam mana you nak dapatkan puasa yang sempurna kalau you rasa lapar awal sangat? You bersahur makan nasi, macam-macam jenis makanan pada waktu sahur, pukul 11 pagi kan dah lapar dah. So macam mana you nak fokus kepada you punya aktiviti seharian? Macam mana you nak fokus kepada amal ibadat? Macam mana you nak fokus kepada exercise? Macam mana you nak fokus kepada melayan anak, contohnya melayan saudara mara yang datang ke rumah kita mungkin. So point dia kat sini adalah macam mana kita nak dapatkan benda itu semua kalau kita tak ada what we call that, kita namakan ni sebagai rasa lapar tu lambat sampai. Macam saya, macam mana cara saya dan cara-cara student-student saya mengeluarkan diri kami daripada masalah ini. Kami ada cara dengan pemilihan makanan yang betul. Waalaikumsalam, Puan Muhammad. Puan Muhammad okay. Kami ada cara yang kami gunakan. Okay. Kami ada cara yang kami gunakan macam mana kami dapat rasa lapar tu lama sikit boleh bertahan. Siapa dekat sini nak saya ajar macam mana nak bagi rasa lapar tu lama sikit sampai dia, atau bagi rasa kenyang tu lama sikit? Siapa yang nak saya explain macam manakah caranya untuk kita rasa kenyang tu lama? Selamat pagi Tuan Azrin Kun. Apa khabar Tuan Azrin Kun? Right. Siapa yang nak tahu boleh tak komen nak tahu macam mana caranya saya membantu student-student saya dalam Batak Fitness ni boleh rasa kenyang tu lama sikit. Okay, bercakap tentang apa tadi? Bercakap tadi tentang what we call that rasa lapar tu lebih lama. Rasa kenyang tu lebih lama. Bercakap tentang student kami tadi. Dalam kami Batak Fitness ni, kami ada student-student kami yang kami ajar mereka macam mana cara saya berfikir supaya kita boleh dapat capai tahap fitness yang lebih baik, supaya kita dapat turunkan berat badan dengan lebih baik. So itulah cara dia. Waalaikumsalam Puan Suhaila Ismail. Okay, Tuan Azrin Kun nak tahu. Siapa lagi nak tahu tu? Okay, cara pemilihan makanan sahur yang betul itu sangat gila penting. Sangat gila penting untuk memastikan supaya kita dapat rasa kenyang tu lama sikit. Antara makanan yang saya selalu makan, yang saya tak pernah tinggalkan makanan tu hari-hari, antaranya dulu adalah brown rice. Dulu. Tapi brown rice saya tak ada, saya tak beli-beli lagi. Tak ada satu dedicated rice cooker yang saya tak beli-beli juga lagi. So saya makan je lah apa yang ada. Jadi saya tak makan nasi. Apa saya makan adalah saya makan roti wholemeal ataupun makanan-makanan yang mempunyai fiber yang tinggi dan GI yang rendah. Itu adalah selection saya. Dan juga saya akan mencampurkan air saya. Contohnya macam whey protein ataupun casein saya, nama dia casein. Casein dia adalah sejenis protein juga, tapi dia slow release, dia lambat untuk dicernakan dalam badan, supaya kita punya protein supply akan berlaku dalam berpanjangan, terutamanya kepada mereka yang exercise. Tapi sebabkan saya tak dapat nak exercise pergi gym, so keperluan protein tu tak diperlukan sangat, so saya tak beli casein lah. Tapi saya beli protein je. Right, sebab saya dah ada whey protein, saya minum whey protein apa yang ada sahaja. Dan saya campurkan whey protein tu dengan superfood. Superfood ni saya nak introducekan sikit. Superfood ni juga adalah salah satu jenis makanan, yang saya gunakan untuk saya campur dengan minuman kegemaran saya. Kemudian dia akan membantu saya rasa kenyang tu lebih lama. Biasanya bila saya menggunakan superfood ni, satu sudu besar saja, saya waktu petang dalam pukul 5-6 lebih pun belum rasa lapar lagi, dan saya masih lagi rasa aktif. Dan kenapa boleh jadi macam tu? Kenapa boleh jadi macam tu? Sebabkan, Waalaikumsalam dan selamat pagi Puan Anissa Nisa. Kenapa boleh jadi macam tu? Simply because sebabkan kandungan fiber yang sangat tinggi, dan kita tak rasa lapar.
kita tak rasa lapar. Dan bila kita tak rasa lapar cepat, kita punya pembakaran tenaga tu akan diambil daripada apa yang kita makan sahur tadi, ataupun buka puasa semalam dan sebagainya. Kita juga akan bagi kita dapat apa tahu? Dia juga akan bagi kita membakar lemak-lemak kita. So jangan terkejut kalau katakan masa sebelum start bulan puasa, kita mungkin pakai baju double XL, dan pada hari raya pertama kita dah start pakai baju size L ataupun M atau mungkin lagi kecil. Dia betul sebabkan puasa tu sendiri. Tapi kalau itu kalau dapat cara yang betul. Kalau cara yang salah, walaupun dia pakai baju size XL pada sebelum hari raya, sebelum puasa tu, mungkin dia akan pakai baju size XL juga pada hari raya pertama tu. So that's why sangat gila penting untuk kita faham macam mana cara nak dapatkan puasa yang sempurna tu. Puasa yang sempurna, satu keadaan yang mana sepanjang bulan puasa kita tak melepet, mengantuk, penat sepanjang hari sebab kita puasa. Barulah kita ataupun anak-anak kita yang baru nak start puasa tu akan dapat berpuasa. Kalau katakan you all tak ada rasa macam tu. Faham ke? Faham maksud saya. So that's why sangat penting untuk kita cuba ataupun mencuba dapatkan perasaan ataupun rasa nak mencuba sesuatu makanan yang ada high fiber. Biasanya makanan yang high fiber ni tak sedap pun. Brown rice. Korang tak suka brown rice kan? Siapa sini suka brown rice? Boleh tak komen saya suka brown rice? Boleh tak komen siapa yang sini suka brown rice? Ting ting. Alright. Bak kata Cik Tah, superfood ni buat kita rasa kenyang lebih lama dan kekal bertenaga hingga petang, membakar lemak lebih cepat. So that's why saya tak terkejut kepada mereka yang menggunakan superfood ni. Dia akan senang membakar lemak mereka. Bukan sebab ini produk kurus, bukan. Ini adalah satu produk fiber whole grain punya jenis makanan yang diperbuat daripada tumbuh-tumbuhan dan seeds kan. Dan seeds tu saya suka brown rice kan. So Puan Kamaziah suka brown rice. Tapi tak semua orang suka brown rice. Sebab tu saya bila saya buat meal plan, saya tengok kalau dia orang makan brown rice, saya bagi dia brown rice. Kalau dia tak makan brown rice, saya tak bagi dia makan brown rice. Sebab kan saya nak pastikan dia boleh makan makanan yang dia boleh amalkan setiap hari, dan pada masa yang sama juga dia boleh turunkan berat badan hanya dengan memilih makanan yang dia makan hari-hari itu sahaja. Okey. Saya suka brown rice. Alhamdulillah ramai juga suka brown rice ni. Okey. Ting 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 ting. Okey, saya nak tanya lagi kat sini kan. Siapa boleh share? Boleh tak you all tulis apa yang korang buka puasa, apa yang korang sahur pagi tadi? Saya rasa best macam tu kot. Daripada saya share apa yang saya makan, baik saya tanya korang. Korang sahur tadi makan apa? Kan ada yang mungkin makan kek, ataupun ada yang mungkin makan kuih yang dia beli semalam tak habis. Ada yang dia beli tepung pelita paya jaras. Ada yang dia beli macam-macam lah kan. Ada yang dia makan macam-macam. So saya nak tahu sikit, siapa dekat sini boleh share apa yang dia makan sahur pagi tadi. Sebab pemilihan makanan sahur yang betul akan memastikan kita dapat capai puasa yang lebih better daripada hari-hari yang sebelum ni. Alright, bagi saya, kalau kita faham tentang pemilihan makanan, atau kalau kita faham perihal makanan, insya-Allah lebih mudah untuk kita dapat capai. Sebab kita punya aim adalah untuk kita dapat menurunkan paras grelin serendah mungkin supaya kita tak rasa lapar pun walaupun kita sedang berpuasa pada hari itu. Itu saya rasa satu benda yang saya rasa saya patut explain. Alright, saya patut explain kepada semua sekali yang mungkin berminat nak tahu, kepada mereka yang berminat. Boleh tak komen korang suka makan, korang makan sahur apa pagi tadi? Macam saya tulis lah oats, saya makan kurma, saya juga makan whey protein, hydro whey, on hydro whey protein, campur superfood, campur kopi, campur pergi apa ke? Didik. Saya makan oat, kurma, on hydro whey protein, campur superfood, campur kopi. Saya makan pergi tadi. Oh, macam roti wholemeal.
Itu apa yang saya makan. Okay, ada yang cakap saya nak baca sikit. Tak, saya nak baca sikit. Superfood sedap. Ni. Apa tadi? Dia makan Datuk Yasin. Saya makan ikan goreng 3 rasa dan kurma 3 biji serta kopi, air kopi. Yes, kita penggemar air kopi agaknya. High five sikit. High five sikit Datuk Yasin. Alright. Saya memang tak boleh lari daripada minum kopi. So, tahniah masih pada Tuan Datuk Yasin. Siapa lagi yang nak share apa yang dia makan? Alright. Macam Tuan Datuk Yasin, Datuk Yasin dia makan ikan goreng 3 rasa. Macam mana ikan goreng 3 rasa Ikan siakap 3 rasa kot So kalau katakan ikan goreng tu dah protein, kurma tu high fiber, air kopi tu diuretik. So Tuan Datuk Yasin dia dah cukupkan, mungkin dah cukup tak cukup pula. Dia makan makanan yang high protein, which is great. Sebenarnya bagus kalau kita makan makanan yang ada high protein. Kurma tu adalah satu jenis makanan yang boleh bagi kita tenaga dalam long term punya tenaga. Dan air kopi itu memberikan tenaga juga, tapi dia bersifat diuretik. Dia akan keluarkan semula air itu. Okay, which is great, salah satu option yang bagus juga. Tapi siapa lagi yang nak saya share? Siapa lagi yang nak share apa yang dia makan hari tu? Okay, oats adalah sejenis makanan yang ada high fiber. Kurma pun adalah sejenis makanan yang ada high fiber juga. Okay, ada potasium semua. Hydro whey protein tu adalah amalan yang saya selalu makan, selalu minum, especially sebabkan exercise ni dia perlukan protein yang cukup. Saya tampak protein saya tak cukup hari ni, so saya tambahkan pula dengan whey protein. Campur kopi, memang saya kena minum kopi, sebabkan tak minum kopi saya rasa macam tak sihat. Kemudian roti wholemeal, memang dia ada high fiber juga. Right, high fiber roti wholemeal. Oats pun high fiber juga. Kurma pun ada high fiber juga. So itu yang menjadikan kenapa saya rasa kenyang lebih lama. Dan juga superfood pun ada high fiber juga. Dia betul akan bantu saya rasa kenyang tu lama sikit. So that's why macam mana saya dapat rasa kenyang lebih lama tu berdasarkan pemilihan makanan yang saya makan. Macam Tuan Datuk Yasin tadi, saya rasa mungkin dia terbiasa dah makan macam ni. Tapi kalau katakan dia ubah sikit je, InsyaAllah banyak gila perbezaan yang akan dirasai dia lah. Okay, siapa lagi yang nak share dia punya makanan yang dia makan sahur tadi? Alright. Okay, alright. So, bila kita dapat pilih makanan yang bagus, makanan yang bagus, InsyaAllah kita akan rasa kenyang tu lebih lama. Salah satu cara yang saya suka tambah adalah superfood. Hai Kak Sanisa, apa khabar? Saya suka tambah lah superfood. Superfood ni dia boleh bantu saya selain daripada rasa kenyang tu lebih lama sikit, dia juga akan bantu saya meningkatkan omega 3 dalam badan kita. Yang omega 3 ni apa tahu? Omega 3 ni dia akan bantu kita kepada mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi. Dia akan turunkan paras tekanan darah tu. Dan omega 3 juga bagus lah kan. Bila dapat kurangkan tekanan darah, ia juga akan dapat mengurangkan dia punya rasa macam stres pada hari itu. Alright. And Puan Izan Cookies, Puan Kamaziah, saya makan roti wholemeal 2 keping, telur setengah masak 2 biji, minum Home Soy Plus, superfood, air suam 1 gelas. Yang ni memang saya nampak ada 3 jenis makanan sebenarnya. 3 jenis makanan yang atau mungkin 4 yang Puan Kamaziah makan, yang ada roti yang ada high fiber, macam roti wholemeal, telur tu bolehlah, itu high protein breakfast juga. Itu saja dah 12 gram protein. Home Soy Protein Plus tu pun adalah satu minuman yang ada protein juga. Superfood pun ada protein juga. Satu sudu besar tu bersama dalam 2 ke 3 gram protein. Allah, tak nampak. Dan air suam 1 gelas, Alhamdulillah. So, jangan lupa minum air suam. Cukupkan air suam. Saya punya air suam tadi, saya minum setengah botol air ni pagi tadi. So, ini je dah macam dalam berapa liter 2 liter ni. Saya dah minum 1 liter dah kot. 1 liter air dah pagi tadi sahaja. So, kalau boleh juga minum air secukupnya. Macam Kak Sanisa, roti wholemeal dengan cheese peanut butter, telur rebus, lemon campur superfood. Okey. Roti wholemeal tu memang dah high fiber. Peanut butter ni tak ada kurang fiber lah
Telur rebus ni pun high protein. Lemon dan superfood ni adalah satu gabungan yang saya selalu suggest kepada mereka yang mungkin nak try. Boleh try campur satu sudu superfood dengan air lemon. Kemudian apa yang berlaku, dia akan membuang dengan sangat banyak, InsyaAllah pada pagi tu nanti, ataupun pagi-pagi nanti akan datang. So that's why sangat gila penting untuk kita pilih makanan yang betul sekiranya kita berpuasa, especially waktu sahur, supaya kita akan dapat rasa kenyang tu lebih lama. Dan secara tidak langsung kita akan meningkatkan kita punya kualiti puasa kita. Puan Siti Ahmad bertanya, mempunyai kolesterol dan ada darah rendah, boleh ambil superfood tak? Darah rendah ni saya tak sarankan, tapi kolesterol ni boleh bantu. Saya tak faham kenapa dia ada darah rendah dan mempunyai kolesterol. Macam mana dia ada darah rendah dan kolesterol? Kemungkinan dia adalah seorang yang kurus. Metabolisme dia tinggi. Mungkin dia muda lagi. Atau mungkin dia tak muda pun, saya tak pastilah. Okey, faham. Dia mesti adalah seorang yang kurus dan dia ada kolesterol. Betul tak? Itulah kot, saya rasa lah. But anyway, Puan Siti Ahmad pula, wholemeal superfood blend dengan apple hijau dan kurma. Wow. Itu pun kau tim juga. Wholemeal pun dah roti wholemeal pun memang dah high fiber dah. Superfood pun high fiber juga. Apple hijau pun dah memang high fiber juga. Kurma pun high fiber. Memang meletup breakfast Puan Siti Ahmad. Memang superb gila. Tengok, kebanyakan daripada student saya ataupun bekas-bekas student saya, diorang tak ambil nasi pun. Diorang chill je, diorang tak ambil nasi pun. Dan diorang masih lagi dapat rasa kenyang tu sampai ke petang. Macam Cik Ta siap dia beritahu lagi, setiap pukul 5 petang, 6 petang, dia akan buat setajam 100 kali. Mana datang tenaga tu? Mana datang tenaga tu? Ramai orang jam 3, 4 petang dah melepet nak baring, nak tidur dah. Itu ramai orang macam tu. That's why sebenarnya penting untuk kita pilih makanan yang betul. Puan Sani saya cakap baru balik dari pos laju ni, coach superfood dah sampai, alhamdulillah. Alright, tapi tak dapat ambil lagi, tunggu proses Isnin kot boleh ambil, alhamdulillah. So saya dah rasa dah superfood dah sampai kat Bintulu, tapi diorang tak update lagi. Siut betul. Alright. Puan Fitri Zilman, okey ke coach, sahur pagi tadi saya makan nasi dengan kuantiti sikit, ikan dan sayur rebus tanpa minyak, sos soya, campur superfood, campur air suam 2 gelas, okey ke coach, saja nak tanya. Okey je. Yang paling penting sekali, waktu yang paling penting sekali adalah pada jam 1 petang ke atas tu, ada tak kita rasa lapar? Ada tak kita rasa macam kurang bertenaga? Sekiranya kita rasa lapar dan rasa kurang bertenaga, bermaksud kita kena ubah sikit pemilihan makanan yang betul. InsyaAllah sebenarnya dengan pengambilan makanan-makanan yang ada high fiber dan low GI, dia really akan membantu kita supaya dapat rasa kenyang tu lebih lama. Bak kata Puan Siti Ahmad, bertenaga sampai ke petang, boleh berlari lagi naik anak tangga. Macam kan? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak sini faham? Siapa sini faham maksud saya? Boleh tak bagi saya love sikit? Boleh tak bagi saya love kepada mereka yang faham maksud saya? Macam mana cara nak dapatkan rasa kenyang tu lebih lama? Siapa yang tak faham, boleh tak bagi saya muka sedih? InsyaAllah kita akan bagi dia faham. Sorry, susu soya Oh, susu soya. Okey, faham. Okey, boleh tak bagi saya love kepada mereka yang faham. Yang tak faham tu boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Saya nak tengok berapa ramai yang sedih kat sini, berapa ramai yang faham, berapa ramai yang kurang faham dan sebagainya. Sebab saya penting sangat untuk kita faham apa yang kita sampaikan ni, supaya lebih lagi ramai lagi orang akan dapat faham dia punya cara yang betul untuk kita dapat menurunkan berat badan. Walaupun kita puasa pun kadang-kadang belum tentu lagi kita dapat turunkan berat badan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kan? Kadang-kadang bila kita puasa ni, walaupun kita tak makan banyak, even kalau kita tak makan banyak pun tak semestinya kita akan dapat turunkan berat. Kadang-kadang bila kita puasa kau-kau sekalipun, mungkin berat kita takat tu je. Alright, tapi that's why pentingnya untuk kita pilih makanan yang betul, makanan yang high fiber contohnya, makanan yang ada GI yang rendah contohnya, dia really akan dapat kita bertahan lebih lama sikit dalam kita punya
quest, atau kita punya perjalanan kita untuk turunkan berat badan kita, dan supaya kita akan dapat rasa macam bukan tak sia-sia lah, puan saya macam baru best nak puasa ni, baru seronok sikit kalau nak puasa, kalau katakan kita tak rasa lapar sepanjang hari tu. Betul ke? Betul saya cakap. So point dia, pemilihan makanan yang betul pada waktu sahur tu adalah sangat crucial. Okay, sangat gila crucial, lagi penting daripada pemilihan makanan yang kita pilih pada waktu berbuka puasa. Alright, kepada mereka yang mungkin berminat nak mencuba superfood ni, sebab saya tengok ramai juga yang komen berbenda positif dekat dalam komen saya ni, yang kata dia rasa seronok, rasa best bila guna superfood, dia rasa lebih bertenaga sampai boleh panjat tangga bertangga-tangga. Alright, bolehlah juga kontak ejen-ejen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing. Kenapa saya minta you all contact ejen kami yang berhampiran dengan kawasan masing-masing? Kenapa? Sebabkan post laju lambat sikit bergerak macam tadi tu, Kak Sanisa bagi tahu barang dah sampai tapi tak boleh ambil lagi. Coach, saya nak share. Coach, saya nak share perasaan selepas saya follow diet yang coach bagi dan makan superfood, keguguran rambut saya semakin berkurangan. Sebelum ini keguguran agak merisaukan saya. Pentingnya diet betul untuk menentukan kesihatan. Alhamdulillah. So alhamdulillah, itulah sebenarnya yang cara, alhamdulillah, itulah menyebabkan macam mana sebenarnya kita lebih mudah untuk dapat tahap kesihatan yang lebih baik. Love sikit lah buat design cookies, banyak buat design cookies Wan Kamal, siapa yang boleh baca punya design cookies punya komen dan sharing, boleh bagi love dan bagi saya love kepada design cookies. Nanti saya nak try superfood tu macam Barang Boy kan, Barang Boy. So kita pilih dah ini tu maknanya dekat mana Puncak Alam. Kalau Puncak Alam boleh kontak Ikin Abdul Rahman ataupun boleh WhatsApp dekat nombor telefon yang saya letak di ruangan komen tu. Nanti mereka akan distribusi pada ejen-ejen yang berada dalam kawasan masing-masing lah. Kita dapat kontak insyaAllah lah, kita mudah. Right lah, tak menyesal punya Barang Boy bos. Barang Boy. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya pada live pagi ni. InsyaAllah petang karang kami tidak ada live sebab kami ada coaching dengan ejen dan stokis kami. InsyaAllah sebenarnya kita akan buat live esok, sepatutnya setiap jam 9 pagi dan 3 petang. Cumanya hari Sabtu sahaja. Coach, suara sangkut-sangkut. Suara saya sangkut-sangkut ke? Ke suara dekat internet ni sangkut-sangkut? Cepat tuan dapatkan sebuah Barang Boy ini, jangan tunggu lama-lama. Alright. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada... Oh ya ke? Sangkut-sangkut Jeng jeng jeng. Alright, saya rasa suara dekat internet ni sangkut-sangkut. Cepat tuan dapatkan sebuah Barang Boy. Lah, betul lah, sangkut-sangkut lah. Bukan internet ni, saya rasa ada something ni. Phone saya tak? Phone saya. Alright, saya rasa saya kena gerak dulu. Terima kasih banyak-banyak sebabkan bersama dengan saya. Kenapa suara sangkut-sangkut? Bukan sebab apa pun, sebabkan telefon saya dah sampai masanya untuk ditukarkan kepada version yang up sikit. Alright, saya terpaksa minta diri dulu sebelum talian kita terpaksa diputuskan oleh handphone saya yang agak jealous dengan connection yang saya ada ni. Ya ke? Dah okey dah? Alright, so kita jumpa lagi insyaAllah esok pagi jam 9 untuk live yang seterusnya. Dan kepada ejen dan stokis, kita akan adakan kelas jam 2 petang untuk kita bercakap tentang satu topik yang nanti Alin akan cakapkan. Saya just di pinggiran saja. Alright, so kita jumpa petang ni kepada ejen dan stokis, dan selebihnya kita akan jumpa esok. Dan insyaAllah jangan lupa kepada student dan bekas student Batak Fitness, minggu depan 16 Mei kita akan buat nama dia sebagai
Nama dia sebagai gathering alumni Batak Fitness. Dan kepada siapa yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh WhatsApp nombor telefon yang diberikan di pin komen di bawah, dan kita akan tunjuk cara macam mana cara untuk participate di dalam gathering tersebut. Dan ada hadiah-hadiah yang menarik yang kita akan bagi secara percuma kepada mereka yang bertuah, dan juga kepada kenapa kita buat gathering tu, sebab saya nak meraihkan, nak menghargai mereka-mereka yang terlibat secara langsung di dalam perkembangan Batak Fitness sehinggalah ke hari ini. Alright, so macam manakah cara dia? Adalah dengan cara, of course, dengan cara buat macam ni lah, hari penghargaan. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi insyaAllah next time. Saya doakan Dasyat dan berjaya. Kita jumpa esok jam 9 pagi. Dan Ejen Astoki kita jumpa petang karang jam 2 petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.